sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Selamat hari hujung minggu dan moga-moga hari ini ceria-ceria selalu. Dan terima kasih tak terhingga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri dalam Zoom dan juga YouTube channel. Dan pertama-tama sekali kita lah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dengan kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul secara online, secara maya. InsyaAllah moga-moga majlis ini dapat berkah daripadanya. Dan sebelum kita memulakan majlis ini, ayo sama kita membaca Ummul Kitab supaya Allah memberkati dan merahmati majlis ini insya-Allah. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan berkat surah Al-Fatihah yang kita bacakan tadi itu, Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke dalam channel YouTube kami dan juga Zoom tentang Business Opportunity Success Seminar pada hari ini. Insya-Allah moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita terus ke acara program, seperti biasa kita ada sikit alunan zikir, iaitu Asmaul Husna dan juga nyanyian lagu Korporat Takaful Ikhlas insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس
كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kesamaan membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Alhamdulillah, itulah dia nyanyian daripada kita semua, lagu yang paling merdu, Takaful Ikhlas. Moga-moga ianya terpahat sentiasa dalam hati kita, insya-Allah. Baik, rasanya belum terlambat lagi saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru join dalam Zoom kita dan juga live melalui YouTube kita. InsyaAllah pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, kita bawakan dua orang ahli panel yang tak asing lagi lah, iaitu Tuan Haris kita yang segak bergaya, lagi macho, dan juga cantik manis Puan Nora. Dan hari ini kami akan menceritakan peluang kerjaya dalam bidang industri takaful ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah moga-moga dapat bersama-sama kami sehingga kerancangan ke akhir program ini, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput speaker kita yang pertama, iaitu Puan Nora kita untuk memberikan sedikit orang kata kata-kata permulaan lah, mukadimah kepada mereka-mereka yang baru join kita ini pada pagi ini, insya-Allah. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ditinggi-tinggikan Allah yang Ali yang ta'ali, Allah yang maha tinggi lagi ditinggikan. Yang dibesar-besarkan Allah yang kabir yang mutakabbir, Allah yang maha besar lagi dibesarkan. Terima kasih kepada Tuan Pengurus Majlis. Terima kasih juga kerana mengendalikan acara untuk hari ini dengan penuh bergaya. Okey. Yang berbahagia Tuan Edi di Ikhtisas Sarawak, Tuan Edi Hisham Rahlan, Tuan Edi Samuddin Zapin, Tuan Edi Puan Edi Nur Anissa, Puan Edi Umi Salwa. Okey. Juga yang berbahagia barisan-barisan SEP, barisan-barisan EP dan juga tetamu yang diraikan pada hari ini ya. Okay, insyaAllah saya perkenalkan diri saya Siti Norazia dan tapi dikenali dengan panggilan Puan Nora. Okay, saya berkecimpung dalam industri takaful pada tahun 2020. Okay. Alhamdulillah, sebenarnya saya telah berkecimpung dalam banyak kerjaya sebenarnya. Saya dalam berbagai bidang, tapi syukur Alhamdulillah Allah pilih berada dalam bidang takaful dan saya rasa inilah salah satu bidang bila saya jumpa, saya rasa bidang yang sangat menarik, kan, menarik dari segi pekerjaan dia kan sebagai dai takaful dan juga saya rasa dalam banyak-banyak kerja di takaful, bidang takaful ni lah bidang yang paling mudah untuk kita mencapai apa jua cita-cita kita. InsyaAllah hari ini kami di sini akan membongkarkan kepada semua rakan-rakan yang di luar sana bagaimana sebagai peluang dalam takaful, untuk rakan-rakan kita bersama-sama kita. Tujuan kita mengadakan BOP atau Business Opportunity Program ni adalah bertujuan untuk membuka minda, membuka mata kepada hadirin yang hadir pada hari ini yang sedang mencari peluang untuk mendapatkan income, untuk menambahkan income. So kita tahu ramai dekat luar sana yang terkesan dengan COVID-19 kan, pandemik COVID ni, tetapi di dalam bidang takaful adalah satu-satunya bidang yang kita tidak yang kalis COVID. Maksudnya walaupun di luar sana banyak kerjaya contoh kan, yang bisnes ramai yang dah bisnes yang terpaksa ditutup, tak mampu nak bayar sewa, tak mampu nak melakukan kerja seterusnya kerana keadaan pandemik. Tapi kami di sini di takaful hari ini nak berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana bahawa peluang di dalam bidang takaful sangat memberangsangkan. Di saat perniagaan-perniagaan lain sedang mengalami masalah, tetapi di dalam takaful ikhlas kami sangat bersyukur sebab waktu ini terlalu ramai yang perlukan perkhidmatan takaful. Next. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan doa hari ini kita jadikan hari yang indah, terbuka untuk kita buka pintu rezeki, pintu keampunan, pintu kebahagiaan serta pintu keselamatan dunia dan akhirat. InsyaAllah semoga kita sama-sama mendapat barakah daripada majlis kita pada hari ini. Okey. Alhamdulillah kalau kita tengok tahniah kepada pakar rakan niaga yang bersama kami pada hari ini, sama ada di YouTube ataupun yang berada di dalam Zoom yang bersama dengan kita, because anda mempunyai 2% mindset. So sebenarnya bila kita tengok orang yang berani mengambil peluang, orang yang berani nak mencuba, semuanya adalah di dalam 2% ni. Sebab kita bukan dalam comfort zone, tapi kita nak explore, kita nak confident, kita nak ada dreams yang kita nak capai. So anda yang bersama kami pada hari ini adalah anda yang mempunyai 2% mindset ni.
Lepas tu bila kita rasa kita nak capai sesuatu, kita nak dream sesuatu, kita just do, kita just buat, insyaAllah dengan tunjuk ajar dan peluang yang kita akan bongkarkan pada hari ini, anda akan nampak peluang kejayaan hari ini. Next one. Okay. Apabila anda bersama kami pada hari ini, sebenarnya anda telah berani membuat satu langkah pertama untuk berjaya. Maksudnya kita akan terus berlangkah apabila kita sehingga ke akhir siaran kami hari ini, anda akan nampak bagaimana peluang-peluang yang kita ada di dalam takaful. Okay, next one. Okay. Kepada rakan-rakan yang bersama kami pada hari ini kan, apakah yang anda cari dalam pertemuan hari ini? Apakah yang anda impikan? Semoga anda semua menemui pencerahan pada hari ini, iaitu kami akan bantu mencapainya. InsyaAllah kita semua ada impian kita. Kita semua bila kita nakkan sesuatu, kita ada impian kita. Kita ada impian yang kita nak capai. InsyaAllah kita akan bersamalah macam mana kita nak memulakan impian kita dalam bidang takaful ni. Bagaimana takaful dalam bidang takaful ini boleh membantu kita untuk mencapai impian-impian yang kita impikan. So apabila anda berada di sini, sebenarnya Allah telah pilih, Allah yang barik telah mengatur untuk anda bersama kami dalam untuk bersama dalam bidang ni. Sebab kita ramai di antara kita, ramai yang di luar sana, tetapi mereka tidak dapat bersama. Sama juga macam saya pada suatu ketika dulu, saya tak nampak peluang ni. Tetapi bila Allah tarik saya ke dalam bidang ni, saya rasa saya sangat bersyukur sebab satu-satunya kerja yang sangat mudah tetapi mempunyai sistem komisen yang hybrid. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sistem komisen yang hybrid tu. Okay, impian. Next. Bila kita bercerita pasal impian, of course kita nak mengimpikan keluarga yang bahagia, tempat tinggal yang selesa, kereta idaman, kita nak pergi melancong, nak menunaikan haji umrah, nakkan pendapatan yang infinity. Yang apa saja yang kita impikan sebenarnya kita boleh dapat di dalam takaful ini. Sebab bila kita fokus, kita bersama dengan sistem yang sangat hybrid, bagaimana kita nak capai untuk mendapatkan peluang-peluang ni, bagaimana nak capai impian-impian kita. InsyaAllah kita akan terus mengurat langkah tanpa berpatah balik dengan apa yang kita buat. Okay, next. Okay, ini juga adalah impian kita. Kita nak ada syarikat ataupun nak ada pejabat yang selesa kan. Nak ada ruang pejabat yang selesa, kita nak ada rakan niaga. Sebenarnya dalam bidang takaful, kita boleh dapat berapa ramai rakan niaga yang nak bersama dengan kita. Sangat mudah kita nak dapat peluang ni, dan pada masa yang sama, bila kita dah bina bisnes kita sendiri kan, kita akan merasa tenang dan damai untuk menunaikan ibadah kan, untuk keterangan, untuk masa depan kita, sebab kita dah buat yang terbaik untuk masa depan kita. Okay, next. Okay, kami di sini akan membimbing anda untuk menjadi usahawan takaful yang berjaya mencapai impian anda melalui model keusahawanan yang kami akan perkenalkan ni. Anda akan sangat teruja bila anda tahu model perniagaan, model untuk menjadi usahawan. Sebab bila kita bersama dalam bidang takaful, kita sebenarnya adalah usahawan. Okay? Kita bukan bekerja, kita bukan makan gaji, tetapi kita adalah seorang usahawan dan kita boleh nak mencapai apa saja impian kita untuk kita berjaya. Okay? So sebagai seorang usahawan, kita kena ada mindset usahawan. Maksudnya kita kena, bila dengan ada sistem yang komplit, kan, sistem yang sangat bagus, bimbingan yang sangat baik, so kita hanya menjalankan tugasan kita sebagai da'i takaful tadi, hanya memperkenalkan apa itu produk takaful, kenapa perlu ada takaful. Takaful diperlukan sebagai income protection, takaful diperlukan untuk
kepada para suami, menyediakan hibah untuk para isteri dan sebagainya. So kita membantu lebih ramai orang. So bila kita dalam bidang keusahawanan yang kita fokus, apa yang kita buat ni, kita nampak perjalanan kita dengan lebih jelas lagi, insyaAllah. Okay, next. Okay, ini adalah sedikit latar belakang organisasi daripada syarikat Takaful Ikhlas adalah anak syarikat milik penuh MNRB Holding di bawah Permodalan Nasional Berhad. Okay, iaitu syarikat pengurusan yang pelaburan terbesar di Malaysia dengan dana RM279 bilion. So kalau di luar sana berkata macam Takaful adalah strong ke company Takaful ni, betul ke duduk di bawah company Takaful Ikhlas? Jadi kita hari ini kami mewar-warkan bahawa syarikat Takaful Ikhlas sangat strong kerana dia sendiri dimiliki penuh oleh MNRB Holding dan sebenarnya bukan sikit-sikit dana, tetapi adalah satu syarikat yang menguruskan pelaburan terbesar dengan dana 279 bilion. Okay. Dan 98% dana dilaburkan dalam negara untuk mewujudkan peluang perniagaan kepada rakyat Malaysia. Bermaksud satu company yang sangat kukuh kerana 98% mewujudkan peluang perniagaan kepada rakyat Malaysia. So kenapa kita nak Takaful Ikhlas? Kerana kita nak menyokong satu-satunya syarikat yang milik Malaysia kita, BMF. Okay. Itulah Takaful Ikhlas. Okay. Next. Dan apa pula Ikhlas Tijarah Sinergi Associate PLT Ikhtisas. Okay. Ikhtisas adalah satunya syarikat ALC Bumiputra yang pertama di Takaful Ikhlas, hasil gabungan daripada 9 kumpulan pengurus agensi yang berpengalaman luas dalam industri. Bermaksud daripada ALC ni tadi ditubuhkan dengan kerjasama 9 kumpulan pengurus yang sebelumnya adalah bersama dengan Takaful Ikhlas, dan kemudian mereka menubuhkan satu syarikat Bumiputra yang pertama, ALC Bumiputra yang pertama di bawah syarikat Takaful Ikhlas, dan didaftarkan Ikhtisas didaftarkan secara rasminya sebagai sebuah organisasi perkongsian liability terhad pada hari Jumaat 4 Januari 2019 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir pada 1440 Hijrah. Okay. Visi Ikhtisas adalah peneraju pembangunan agensi Takaful Bersekutu nombor 1 di Malaysia. Okay. Misinya adalah untuk melahirkan usahawan yang memiliki jati diri yang unggul. Ini gambar yang ada di sini. Inilah BOD, Board of Director. 9 orang Board of Director yang telah menandatangani secara rasminya pada 4 Januari 2019 untuk menubuhkan Ikhlas Tijarah Sinergi Associate PLT. Satu-satunya ALC Bumiputra yang pertama di Takaful Ikhlas. Next. Okay, Ikhlas Tijarah Sinergi Associate PLT, Takaful Ikhlas Family Berhad telah melantik syarikat Bumiputra pertama di Malaysia dan dianugerahkan mandat dan hak eksklusif untuk melatih usahawan Takaful Ikhlas di Malaysia melalui perjanjian corporate agency leader antara TIFB, Takaful Ikhlas Family Berhad dan Ikhtisas. Bermaksud perjanjian telah dibuat di antara Takaful Ikhlas Family Berhad bersama dengan Ikhlas Tijarah Sinergi atau dikenali sebagai Ikhtisas. So Takaful Ikhlas telah memberi mandat, maksudnya Takaful Ikhlas telah memberi hak kepercayaan sepenuhnya kepada Ikhtisas untuk menguruskan untuk melatih usahawan Takaful Ikhlas melalui perjanjian tadi, juga mengawal selia sepenuhnya apa sahaja yang berkaitan komisen dan insentif kepada usahawan Takaful menggunakan sistem dan struktur dalaman Ikhtisas. Okay. Maksudnya dekat sinilah kerjasama yang ditandatangani ini tadi, sebab Ikhtisas telah diberi mandat sepenuhnya, okay, oleh pihak Takaful Ikhlas. Okay. Next.
Okey. Ini adalah senarai agensi Itisas di seluruh negara. Maknanya kami ada pejabat business development agency. Kita ada di wilayah utara, kita ada di wilayah timur, kita ada wilayah selatan, kita ada wilayah tengah. Merangkumi seluruh Malaysia, kami ada agensi. So maknanya company yang mempunyai banyak agensi maknanya terkawal di seluruh di seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak juga kita ada pejabat development office ni. Okey, ini pula adalah pejabat-pejabat yang kalau kita kata mudah ke nak bekerja dengan Itisas, okey ke, macam mana nak berurusan. So ini adalah antara yang kita ada office di Ipoh, di Melaka, di Sabah, Batu Pahat kita ada dua, kita ada dua boss office, kita ada Senai, kita ada Shah Alam, kita ada Johor Bahru, kita ada Rawang, kita ada Sungai Petani, Kota Baru dan juga Nilai. HQ kami di Nilai. So maknanya maknanya kalau kita nak berurusan sangat mudah sebab almost semua negeri kita ada. Maknanya semua negeri bos kita ada di seluruh Malaysia. Okey. Ini adalah satu-satunya kemuncak kenapa kita rasa kalau kita memilih Itisas kita tidak silap pilihan, kerana apa saja sistem yang telah di-create oleh Itisas, kita telah mendapat anugerah Innovative Technology Award ini di peringkat Asia. Maksudnya bukan di peringkat kebangsaan atau peringkat negeri, tetapi Itisas telah memenangi Innovative Technology Award di peringkat Asia in the financial sector. Okay, financial sector entrepreneurs. So kita telah dipilih mendapat anugerah ni. Di peringkat Asia. So maknanya sistem yang Itisas telah create tu telah diiktiraf di peringkat Asia. Satu-satunya sistem bukan kalau kita tengok di luar sana syarikat finance yang mendapat pengiktirafan, inilah satu-satu Itisas yang kita diiktiraf oleh Asia tadi. Okay. Selain tu pencapaian kita juga pada tahun keuangan 2020-2021 pencapaian produksi sebanyak 13 juta. Ini pencapaian kami walaupun kami baru ditubuhkan kan pada tahun 2019 tadi, tetapi pada tahun 2020-2021 kami telah mencapai produksi sebanyak 13 juta bersama dengan Itisas. Okey. Jadi anda di luar sana, kami mengajak anda lebih ramai lagi bersama kami kan dalam masa setahun jagung kan, terlalu baru, tetapi Itisas telah boleh membuat produksi sebanyak 13 juta. So maksudnya memang satu company yang strong untuk kita bersama dalam untuk kita buat bisnes kita, untuk kita menjadi usahawan di dalam bidang takaful. Anda tidak salah lagi kalau anda memilih Itisas. Okay, next. Okay, ini kami hari ini nak membawa semua rakan-rakan yang di luar sana yang sedang mencari peluang perniagaan dalam industri takaful untuk bersama dengan kami di Itisas. Bersama sistem yang Itisas telah create. Anda sangat mudah untuk menjalankan perniagaan anda. Anda tak perlu nak create apa-apa sistem, anda tak perlu nak keluarkan modal yang banyak kan. Modal yang sangat minimum untuk anda bermula bersama kami di Itisas. Alright, next. Okay, kalau kita tengok dalam slide kita ni industri takaful diberi perhatian khusus oleh kerajaan. Sama seiring bagaimana oil and gas, bagaimana education, tourism, wholesale, elektronik, healthcare kan, bagaimana agriculture, business service, begitulah perniagaan takaful yang diberi perhatian iaitu dalam bidang financial service. Kami bidang ni diberi perhatian khusus oleh
pihak kerajaan dan dipantau penuh oleh bank negara. Okey, kalau kita tengok Malaysian Takaful ditubuhkan pada tahun 2002 dan Takaful Ikhlas pula ditubuhkan pada tahun 2003. Ikhtisas ditubuhkan pada tahun 2018. So kalau kita tengok ada 11 sektor industri, tapi Takaful juga adalah termasuk dalam sektor yang diberi perhatian khusus oleh kerajaan. Okey. Next. Okey. Family Takaful. Kalau kita tengok peningkatan sebanyak 19.1% bersamaan dengan 1.02 trilion bagi tempoh yang sama untuk perlindungan daripada tahun 2014 hingga 2018. Sumbangan Takaful pada tahun 2018 adalah sebanyak 13.1 trilion. Maksudnya perniagaan yang terus meningkat dan meningkat sehingga 19.1%. Ini adalah perniagaan daripada Takaful keluarga. So maksudnya bidang yang sangat diperlukan pada ketika ini, dan marilah kita sama-sama untuk meneraju bidang yang semakin diperlukan dalam industri kita sekarang, lebih-lebih lagi pada saat pandemik COVID-19 ini. Next. Alright. Kalau kita tengok kita beruntung dekat Malaysia, peluang untuk kita jadi perunding Takaful ni sangat luas lagi, sebab 85% daripada rakyat Malaysia masih tidak ada polisi tiada polisi Takaful keluarga. Berbanding kalau kita di Jepun satu orang dah memiliki 6 polisi, 7 polisi. Dan pada masa tu kalau kita jadi ejen Takaful ataupun ejen insurans di Jepun, memang sangat persaingan yang sangat tinggi lah, ataupun susah untuk cari makan, sebab mereka kebanyakannya di Jepun, mereka adalah negara maju. Mereka telah advance, mereka mempunyai banyak polisi berbanding dengan rakyat Malaysia yang 32.6 juta ni baru yang ada polisi, baru 85% tu yang tak ada polisi. Maksudnya 15% tu yang baru ada polisi. Maknanya peluang untuk kita bersama menyampaikan Takaful ni, untuk kita peluang untuk kita sebagai usahawan Takaful sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Okay. Ini fakta penebusan pada tahun 2016 fakta ni yang kita dapat ni. Begitulah yang memiliki CJ Takaful baru 14.9% daripada 32.6 juta. Bermaksud memang sangat besar peluang kita. Okay. Next. Okay. Daripada perniagaan Takaful keluarga, kadar penebusan tadi 16.1%. Ini adalah CJ Takaful keluarga yang berkuasa sebagai peratusan dari jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. So bermaksud semakin kita kita explore bidang ni, kita akan peluang kita sangat banyak. Kita boleh menembusi lebih lagi daripada 16.1% ni. Kita boleh menembusi lagi bidang Takaful keluarga kita. Sebagai da'i dalam bidang Takaful, marilah saya bersama-sama menyeru yang rakan-rakan di luar sana untuk bersama kami menjalankan tugasan sebagai da'i Takaful, sebagai usahawan Takaful. Next. Okay, seterusnya saya serahkan kepada pihak moderator untuk meneruskan. Terima kasih, ya, moderator. Alhamdulillah, itu dia perkongsian sedikit daripada Puan Siti Noraziah yang begitu orang kata bersemangat pada pagi ini untuk menyampaikan peluang-peluang kerja dalam industri ataupun bidang Takaful ini. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, industri Takaful ini menawarkan kepada anda banyak perkara sebenarnya. Bukan sekadar daripada income yang unlimited, tetapi ia juga menghadirkan rasa ketenangan dalam hati kita. Maknanya katanya kita membantu orang lain
untuk memenuhi keperluannya. Seperti mana dituntut oleh dalam agama kita. Alhamdulillah. Saya rasa belum lambat lagi untuk saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru join kami pada pagi ini. Yang berada di Zoom kita ni sudah melebihi angka 15 orang ke atas, dan alhamdulillah bila saya tengok di YouTube channel kita pun sudah melebihi 10 orang. Ini sambutan yang baik ni. Dan insya-Allah lepas ini ada satu lagi perkongsian hebat daripada seorang anak muda yang berjaya pada tahun lepasnya, berjaya untuk ke Scotland. Tetapi ialah maklumlah PKP ni tak dapat dia terbang. Tapi kita dengar sikit apa perkongsian ni untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh bersemangat, insya-Allah ambil manfaat daripadanya. Dipersilakan Tuan Haris kita. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator yang kacak bergaya. Okey, saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Muhammad Haris Ikhwan. Saya pangkat senior exec di Ikhtisas Rawang. Okey, jadi saya start jadi usahawan takaful pada tahun 2019. Saya kodit pada tahun 2019 dan sekarang ni saya berumur 23 tahun. Okey, jadi start tahun 2019 sampai sekarang lah. Okey, baik. So, kita tengok slide yang pertama. Okey, sebanyak 160,000 wakil takaful diperlukan di Malaysia pada tahun 2021. Okey, kalau kita tengok pada sektor financial services, tengok kat situ insurance agent. Okey, insurance agent kalau kita tengok sedikit sahaja pada financial services. Dia punya angka di situ insurance agent. Yang paling banyak adalah pada sektor tourism. Tourism paling banyak, hoteling staff, convention hall exhibition dan juga service staff. Ini paling banyak. Tourism dengan healthcare paling banyak setakat ni. Okey. Dan pada tahun 2021 masih ada peluang yang sangat tinggi untuk wakil takaful ataupun usahawan takaful. Okey, kita tengok slide seterusnya. Isu masyarakat kini. Okey, kalau kita tengok pada berita-berita yang ada pada kita boleh tengok di saluran televisyen ataupun di social media, banyak kita nampak kes-kes yang macam ni. Kalau kita tengok kematian ketua keluarga, 200,000 siswazah berijazah menganggur, hospital sesak dan sebagainya, memang benar-benar berlaku sekarang ni macam kita dapat tengok. Jadi inilah peluang untuk kita semakin ramai orang yang kita boleh tolong kat luar sana. Okey, kalau kita tengok dekat sini 3 malapetaka kewangan. Yang pertama kematian, lumpuh, sakit kritikal. Ini adalah 3 yang utama yang kita kena bagi perhatian. Okey, dan kita tengok dekat sini. Pada yang Keratan Akhbar di kanan atas sekali, 200,000 siswazah berijazah menganggur dan semakin meningkat. Kalau tengok pada statistik memang jumlah graduan yang menganggur sangatlah tinggi sampailah pada hari ini. Jadi kita sangat perlukan wakil-wakil takaful dan juga usahawan-usahawan takaful untuk mengisi tempat-tempat kosong untuk supaya kita dapat tolong lebih ramai orang di luar sana. Peluang sangat tinggi dalam kerjaya sebagai seorang usahawan takaful. Dan tengok pada statistik pula dengan jumlah graduan yang menganggur, jadi apa kata kita ambil peluang ni? So, sebab kalau kita tak berani untuk keluar daripada kita punya keadaan sekarang, kita takkan tahu kemampuan kita nanti. Okey, baik. Saya pergi slide seterusnya. Senarai 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Malaysia. Okey, kalau tengok dekat situ, ada pakar bedah, ketua bahagian kewangan, pengarah pemasaran, pembantu penyelidik klinikal, broker hartanah, pengarah strategi, juruterbang, pengarah perkhidmatan kewangan, pengarah perkhidmatan perundangan, dan kita usahawan takaful, wakil takaful ataupun dalam erti kata lain dekat situ pengarah pengurusan risiko. Itu adalah kita sebagai seorang usahawan takaful. Tengok situ bidang, tengok situ pada bidang insurans. Kelaikan minima hanyalah SPM sahaja. Dan gaji bulanan kat sini, ini sumbernya site daripada imoney.my. Boleh dapat lebih daripada 40,000 sebulan secara average income seorang usahawan takaful ataupun pengarah pengurusan risiko. Okey. Profil individu yang menyertai ikhtisas. Okey, jadi kalau nak tahu apa jenis-jenis profil individu yang menjadi seorang usahawan takaful, apakah pekerjaan, apakah latar belakang seorang individu tersebut yang menyertai ikhtisas ataupun takaful ikhlas, kita tengok dekat sini ada banyak golongan profesional seperti seorang doktor, jurutera, peguam, pegawai bank, pegawai kerajaan, pekerja industri, CEO pun ada, MDRT, pelajar dan bekerja sendiri. Jadi ada 10
golongan ataupun profil dekat sini yang menyertai kita sebagai seorang usahawan takaful. Jadi kalau nampak dekat sini memang banyak golongan-golongan yang berstatus tinggi ataupun berprofil tinggi yang join kita untuk menjadi seorang wakil ataupun usahawan takaful. Lebih 1,000 rakan lagi yang menyertai kita adalah berpengalaman dari pelbagai industri pekerjaan. Doktor pun join kita, lawyer pun join kita, peguam join kita. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan walaupun pekerjaan itu sendiri adalah yang berstatus profesional, tapi mereka masih lagi join kita di Ikhtisas. Sebab apa? Sebab peluang kerjaya sangat-sangatlah tinggi. Di Ikhtisas, ini bukan pekerjaan, di Ikhtisas adalah kerjaya. Okey, seterusnya. Okey, baik. Ini peluang keemasan anda. Kerjaya tanpa ada limitasi pendapatan. Konsep rakan niaga. Anda memiliki lesen perniagaan takaful melalui kolaborasi dengan Ikhtisas. Okey, macam apa yang Puan Nora cakap tadi lah. Takaful Ikhlas collaborate dengan Ikhtisas, iaitu corporate agency leader yang pertama di Malaysia. Okey, di Malaysia. Bukan nak kata Malaysia lah, di dunia sebenarnya. Ikhtisas adalah corporate agency leader yang pertama di dunia. Okey, yang mempromot takaful keluarga. Okey, yang menghasilkan business owner synergy system. Okey, next. Okey, cash flow quadrant. Okay, 4 ways to produce income. Linear income versus leverage and residual income. Okay, baik. So untuk kita sebagai seorang usahawan takaful ataupun wakil takaful, kita tengok pada self-employed sebab kita dudukkan pada self-employed. Kita bukan employee. Employee ni adalah orang yang makan gaji. Jadi sekarang ni kita pergi ke self-employed. Self-employed tu adalah orang yang bekerja sendiri. Kemudian kita akan naiklah daripada self-employed pergi ke investor, dan akhir sekali kita sebagai seorang usahawan takaful ataupun wakil takaful, kita mesti nak jadi seorang business owner. Itu adalah the ultimate goal kita. Okey, kita tengok dekat bawah ni. Komisen asas 6 tahun, 80% sehingga 80%. Okey, dekat dunia, bukan cakap dekat Malaysia je lah, dekat dunia kan. Dekat dunia, hanya satu industri sahaja yang provide income 6 tahun berturut-turut. Carilah mana-mana di Google ke Wikipedia ke, memang tak ada. Memang tak ada industri ataupun pekerjaan dekat luar sana yang bagi income dekat you 6 tahun berturut-turut. Industri insurans takaful je. Kalau saya jadi rent sekalipun, kalau saya jadi real estate negotiator, tak ada income 6 tahun. Dapat sedebuk. Tapi di industri insurans takaful, hanya di industri insurans takaful sahaja yang bagi income 6 tahun berturut-turut. Okey, kita ada apa lagi? Kita ada commission persistency 6 tahun. Ini 20%. Okey, baik. Passive income dengan survival income. Okey, apa yang bestnya dekat Ikhtisas Sarawak ni adalah, okay, baik kejap. Okey, kita ada incentive recruitment. Kita ada incentive recruitment 15%. 15% tier 1, 2, 3 dan 4. Kita ada commission overriding untuk agency director. Kita ada commission overriding untuk managing director. Kita ada commission overriding yang melahirkan commission overriding melahirkan MD 2%. Okey, baik. Jadi contohlah, sebab kita mulakan dengan executive partner. Jadi mana-mana usahawan yang join kami, kita akan start dengan kedudukan pada executive partner. Bila kita pergi ke executive partner, next stage-nya adalah senior executive partner. Dekat sinilah yang menariknya tentang Ikhtisas. Sebab apa? Sebab kita ada incentive recruitment. Incentive recruitment ni hanya akan dapat pada usahawan yang berstatus senior executive partner dan ke atas. Okay, ada 4 level, 1, 2, 3 dan 4 yang saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, sistem keusahawanan takaful sangat mampu dilaksanakan. Yang pertama, anda tidak perlu membangunkan produk berjenama sendiri. Yang kedua, anda tidak perlu menyimpan inventory di rumah atau pejabat. Dan yang ketiga, anda tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan iklan yang besar. Kita tidak perlu. Sebab apa? Sebab kita adalah wakil, kita adalah usahawan yang promote produk takaful ikhlas. Setakat inilah. In future, insya-Allah, kita akan collaborate dengan banyak lagi syarikat-syarikat atau operator takaful di luar sana. Okey, anda tidak perlu menyimpan inventory. Kita tak pegang apa-apa pun. Kita pegang stok, kita tak pegang apa-apa inventory pun. Kita hanya perlu bawa diri kita dengan ilmu yang kita ada. Yang ketiga, anda tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan iklan yang besar. Tidak perlu. Okey, di takaful kami akan tunjukkan cara-cara untuk kita bila kita sudah join menjadi seorang usahawan takaful, macam mana kita nak marketkan ataupun advertise kita punya produk. Alright, next. Okey, ni apa yang menariknya di Ikhtisas. Okey, sebab itulah Ikhtisas diiktiraf di peringkat Asian. Sebabkan sistem
overriding dan insentif yang sangat menarik hanya di Ikhtisas. Okey, hierarchy agency. Okey, macam saya cakap tadi, mula-mula kita mula sebagai executive partner. Executive partner ni adalah pangkat yang pertama, kemudian kita naik kepada senior executive partner. Okey, start dari senior executive partner ni lah yang menjadi menariknya. Sebab apa? Sebab kita dapat incentive recruitment sebanyak 4 level. 10, 2, 2, 1. 10% daripada saya punya level 1 kalau saya recruit. Okey, katakanlah saya recruit 5 orang, dah 50%. Siapa nak bagi 50%? 50% sangatlah banyak kalau kita fikir. Itu level 1, 10%. Kita cari 4-5 orang yang aktif, yang giat buat promotion, advertising, ataupun ada gaya kerja yang laju, insyaAllah kita akan nampak peningkatan dalam income sangat tinggi. Okay, tengok ke sini. MD, AD, SCP, hanya MD, AD, SCP layak incentive recruitment. Sebab pada mula-mulanya daripada EP untuk naik kepada SCP, kita hanya perlu membuat 30,000 dalam masa setahun. Maksudnya kalau dalam kita punya kes ni dalam tempoh kewangan lah. Okey, 30,000. 30,000 maksudnya contoh katakan sebulan lah, sebab dalam takaful ni, dalam Ikhtisas kita kira ada 2 jenis cara pengiraan. Yang pertama adalah sale dalam sebulan, yang kedua sale dalam setahun. Okey, sale dalam sebulan ni kita panggil FYC. Okey, dalam setahun pula ditukar kepada ACE. Jadi kalau sebagai seorang executive partner nak naik kepada senior executive partner, anda hanya perlu membuat sale sebanyak 2,500 sahaja. Jadi dalam masa sebulan. Buat dalam masa sebulan dalam tempoh kewangan setahun. Jadi dapat naik kepada senior executive partner. So 2,500 kali 12 dah dapat 30,000, dah boleh naik senior executive partner. Tak perlu buat 30,000, buat 2,500 sahaja. Buat 2,500 dapat terus shoot naik kepada senior executive partner. Dan di Bos Rawang banyak leader-leader yang berkaliber yang boleh tunjukkan kita macam mana nak dapatkan 2,500 dengan mudah. Okey, nampak kat sini banyak level dekat sini. Level 1, level 2, level 3, level 4 macam saya cakap tadi. Ini baru senior executive partner. Belum lagi kita naik agency director, managing director dan juga board of director. Lagi banyak manfaat yang ditawarkan Ikhtisas. Itu yang menariknya di Ikhtisas ini. Alright, sistem bekerja untuk anda. Rekrutmen akan berjalan secara automatik dan hierarki rekrutmen tidak putus selama-lamanya. Okay, bila kita rekrut orang, dia punya sale kita akan dapat selama-lamanya. Selagi mana ada klien dia, kita akan dapat daripada dia. Kita akan dapat rekrutmen daripada insentif rekrutmen daripada kita punya rakan niaga. Dia rekrut, kita dapat lagi, kita makan lagi selama-lamanya. Selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan dapat insentif rekrutmen, tidak putus. Itu menariknya. Okeylah, saya bagi satu contoh lah, satu situasi. Okey, anda kata, okey, saya sebagai seorang usahawan takaful kan. Okey, saya katakanlah one day saya dah buat income sebanyak 50,000 sebulan. Kemudian ditakdirkan saya hilang upaya. Okey, ditakdirkan saya hilang upaya. Maksudnya kalau dalam kes saya makan gaji, income saya dah stop ke situ je. Penat-penat kerja 50,000, hilang upaya, saya dah tak dapat apa-apa. Tapi bila kita buat bisnes, bila kita ada dalam industri insurans takaful, kita hilang upaya, still duit tu still masuk. Apatah lagi income daripada kita punya insentif recruitment, sangat banyak insentif recruitment kita ada overriding, kumpulan, so macam-macam ada. Okey, baik, saya teruskan. Sistem Bos Ikhtisas. Okey, dia senang je. My seat, simple, easy, effective, duplicable. Okey, bawah tu my team. Together everyone achieve more. Okey, di Ikhtisas ini kita sangat-sangatlah menggalakkan untuk kita bekerjasama antara satu sama lain. Sebab itulah kita ada banyak bos di satu Malaysia. Kita ada office di satu Malaysia. Sabah Sarawak pun kita ada. Okey, kita tengok kat sini kewangan, rekrutmen, latihan, jualan, perundangan dan juga komunikasi. Jadi Ikhtisas akan bantu support sistem Ikhtisas sangatlah bagus. Kita akan support you dari segi kewangan, rekrutmen, latihan, jualan, perundangan dan juga komunikasi. Memang banyak support sistem yang diberikan oleh Ikhtisas kepada kita. Okey, baik, saya teruskan. Okey, apa yang menariknya? Okey, ada website Ikhtisas. Ni best, ni memang best. Sebab apa? Sebab tak banyak ALC dekat luar sana lah. Ada lagi ALC, tapi untuk takaful ikhlas Ikhtisas. Kita ada website Ikhtisas. Website Ikhtisas ni apa yang kita boleh tengok? Okey, kita boleh tengok kita punya production. Kalau tengok dekat belah sini, belah kiri agent portal,
boleh tengok macam-macam ke submission, action letter, enforce submission, payment monitoring, macam-macam lah kita boleh tengok dalam kita punya agent portal, sangat cukup. Dan yang bestnya website ni kita tidak perlu keluarkan duit pun. Ikhtisas yang provide dengan kita punya website dan support system yang sangat kuat. Income statement ada dalam kita punya agent portal sekali. Okay, alright. Okay, sesi perkongsian ilmu Akademi Takaful Ikhlas. Okay, baik. Bila kita join menjadi rakan niaga ataupun usahawan takaful di Ikhtisas ni, ada banyak sangat perkongsian ilmu. Boleh kata setiap hari Takaful Ikhlas akan adakan sesi Zoom untuk bagi ilmu kepada kita, untuk orang yang lama maupun orang yang baru. Ada macam kat sini sudah sedia ada P-Cancer, ada banyak perkongsian asas takaful solution for business owner, dan juga ada perkongsian daripada orang-orang yang berjaya seperti kita tengok kat sini, Puan Halina Razak kat sini. Okay, dia akan berkongsi tips success stories untuk menaikkan lagi semangat-semangat para usahawan. Okey, baik, saya teruskan. Okey, sesi coaching di Bos Sarawang ataupun di Ikhtisas Sarawang. Okey, kita ada banyak sesi coaching di Bos Sarawang. Macam saya cakap tadi, ada banyak sangat leader kat sini. Kebanyakan leader di Bos Sarawang boleh membantu anda untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri anda. Kita ada banyak coaching kat Bos Sarawang, banyak aktiviti kat Bos Sarawang, offline sebelum ni dan online pun ada juga. Kita ada sesi coaching secara offline dan juga online. Tapi disebabkan PKP, jadi kita adakan sesi coaching secara online lah. Okay. Quality Sales Approach Bos Sarawang. Okay. Ini yang bestnya pasal Ikhtisas. Sebab apa? Sebab CEO sendiri yang turun padang. CEO sendiri yang tolong kita, yang akan monitor kita, yang akan mengajar kita. Okay, itu yang specialnya. Okay, CEO kita Encik Syahrunizam Syahwan. Okay, ni adalah kita punya nilai aktiviti, salah satu aktiviti yang Ikhtisas sendiri conduct. Dan kita punya CEO sendiri yang turun. Okay, ini semua adalah ahli-ahli ataupun usahawan takaful di Bos Sarawang. Okay. Alright, mantap. Mantap, adil dan saksama serta berterusan. Okay, kalau kita tengok dekat agent portal, di website agent portal kita, so ada commission asas dan juga ada recruitment incentive. Okay, sangat-sangat laku. Income statement seorang usahawan atau agent takaful sangat laku. Kita punya incentive recruitment overriding semua ada ditunjukkan dalam kita punya income statement. Alright, mantap, adil dan sama serta berterusan. Okey, RPF, apa tu RPF? RPF ni ibarat kumpulan wang simpanan persaraan ataupun Retirement Provident Fund. Okey, kalau kita tengok kat sini, Retirement Provident Fund bermula dengan SEP, AD dan MD. Jadi bila kita start dengan EP, kita kena cepat-cepat naik kepada SEP. Sebab apa? Sebab kita ada produksi kumpulan tahunan, kita ada produksi individu tahunan. Okey, produksi kumpulan tahunan sehingga 0.3%. Untuk produksi individu tahunan pula 0.6%. Okay, kalau kita tengok dekat belah kanan ni, jenis penghasilan peribadi. Okay, kita punya FYC lah. FYC ni untuk yang tidak tahu ataupun yang menonton dekat luar sana yang baru, FYC ni maksudnya sale kita dalam masa 1 bulan. Okay, itu dalam term takaful lah, dalam term industri insurans takaful kita sebut sebagai FYC. Tapi nak senang faham, FYC adalah sale dalam masa 1 bulan. So atas 60,000 kadar dia 0.6, maksudnya 60%. Okey, untuk penghasilan kumpulan pula adalah atas 450,000, 0.3, 30%. Untuk kita, untuk untuk melayakkan kita ada RPF ni. Jadi kalau saya ada grup saya besar, production pun dalam masa sebulan 450,000. Dekat situlah Ikhtisas akan tolak RPF. Okey, untuk personal pula atas 60,000, 0.6. Okey, AOM, BDE, BDYE apa tu? Okey, yang mulanya Agency Office Maintenance sehingga 60,000 setahun. Ini untuk MD. Okey, saya dah bekerja keras daripada EP, SEP, AD, saya naik MD. MD ni paling tinggi lah, level paling tinggi. Okey, Ikhtisas akan support kita juga. Akan support kita dari segi kewangan. Macam tadi saya cakap tadi, ada sehingga RM 60,000 setahun. Sebab apa? Sebab nak jaga kita punya office. Yelah, bila kita naik MD, grup kita dah besar, kita perlukan sumber kewangan untuk support kita punya office tu lah. Okey, yang kedua, business development expenses sehingga RM10,000 setahun, BDE. AD, ini untuk AD pula. ADE kita pun ada business development expenses untuk dia gunakan duit itu untuk dia develop dia punya business supaya dia punya group lebih besar lah. So macam-macam boleh buat dengan 10,000 setahun. Okey, business development yang entrepreneur. Okey, untuk SCP pun menarik juga. Sebab apa? Sebab kita ada kita punya funding sendiri, kita ada BDYE. Okey, sehingga ini pun saya pernah dapat sehingga RM5,000 setahun untuk SCP. Jadi banyak sangat manfaat macam saya cakap tadi, daripada SCP kita naik terus
kepada SCP, banyak manfaat. AD lagi banyak, MD kau memang banyak manfaat yang ikhtisas bagi kat kita. Alright, next. Okay, apa? Kalau orang tanya apa lagi manfaat yang dapat kalau join ikhtisas ni kan? Apa yang saya dapat kalau saya jadi seorang perunding ataupun usahawan takaful? Okay, baik, kejayaan. Banyak. Okay, yang pertama, perlindungan takaful kemudian berkelompok. Yang ni ada dapat MD, AD dan SCP. Dapat MD 80K, AD 40K, SCP 10K. Perlindungan takaful kemalangan berkelompok, takaful kemalangan individu dan keluarga. Untuk keluarga pun kita ada. Untuk MD dengan AD. Jadi start dengan AD, kita boleh dapatkan perlindungan takaful secara percuma. Saya ulang, secara percuma, yang disponsor sendiri oleh pihak ikhtisas untuk kita dengan keluarga kita. Jadi itu yang bestnya. Naik AD, kita tak perlu nak apply takaful untuk kita punya family. Katakan saya adalah seorang orang yang berkeluarga. Okey, saya naik sahaja kepada AD. Saya tak perlu nak apply takaful untuk saya punya family. Sebab apa? Sebab ikhtisas yang akan sponsor takaful kemalangan untuk saya punya family. Okey. Yang kedua, kita ada convention luar negara. Luar negara pun kita ada. Itu yang menariknya. Ini apa? Ini 1 April 2021 sehingga 31 Mac 2022. Okey, itu yang menariknya. Banyak sangat. Setiap tahun ada convention luar negara yang diatur oleh pihak takaful ikhlas. Okey, tengok Nice dan Monaco di Itali. Okey, negara Balkan, Kashmir, banyak sangat percutian yang menarik. Kita buat kerja je, kita achieve target apa semua, kemudian selebihnya takaful ikhlas ataupun ikhtisas yang akan uruskan. Apa yang bestnya kalau kita join di bawah ikhtisas, selain daripada kita dapat percutian di takaful ikhlas, ikhtisas pun ada juga percutian-percutiannya. Okey. Yang belakangan ni ada kontes yang terbaru untuk tahun kewangan ni, kita ada Yeza Beza Quarter Ride. Itu yang menariknya. Kita buat sale sebanyak 10,000 kita akan dapat satu tiket. Ni macam ni lah, cabutan bertuah macam tu. Dia dapat 10,000 satu tiket, kita buat 20,000 dapat 2 tiket untuk tinggikan kita punya peluang dapat kereta Proda Beza. Okey, tu yang menariknya. Okey, seterusnya umrah dan ziarah ikhtisas. Okey, ini kali pertama di bawah ikhtisas mengadakan convention di umrah. Sebab takaful dah banyak kali mengadakan convention di umrah. Jadi untuk pertama kalinya ikhtisas akan mengadakan convention di umrah. Okey, itu dia punya syarat kelaikan lah. Convention luar negara, Yogyakarta. Tengok banyak sangat. Memang terlampau banyak manfaat, banyak peluang-peluang, banyak percutian-percutian yang ditawarkan oleh pihak syarikat. Kita ada percutian, kita ada kontes, kita ada bonus, kita ada takaful percuma, macam-macam lagi manfaat yang kita ada kalau kita join ikhtisas. Alright, saya teruskan. Okey. Ini adalah poster-poster yang kita akan dapat lah. Contohlah kalau kita achieve kan, kita dapat tengok yang belah kiri sekali itu adalah kita punya agensi director di Bos Sarawang. Okey, yang bawah tu adalah poster yang kita akan dapat di kalau kita achieve. Kalau kita achieve, di takaful pun kita akan dapat. Katalah saya achieve. Saya sebagai seorang usahawan takaful, saya achieve target yang ditetapkan oleh takaful ikhlas. Saya akan dapat poster saya akan dikeluarkan oleh ikhtisas dan juga takaful ikhlas. So saya akan dapat 2 poster dekat situ. Okey, bawah tu pun top recruiter semua kita ada. Kita ada award untuk top recruiter, kita ada award untuk top producer, macam-macam award kita ada, dan kita akan dapat poster yang boleh kita promote lah untuk supaya orang pun boleh join kita dalam bisnes sebagai seorang usahawan takaful. Okey, saya teruskan. Alright. Okey, ini adalah poster saya dengan Puan Nora. Okey, hadiah untuk RN yang istiqomah. Okey, kita ada Power of Istiqomah. Power of Istiqomah ni apa? Power of Istiqomah ni adalah ganjaran ataupun reward yang kita akan dapat bila kita achieve target yang ditetapkan oleh ikhtisas. Okey, katakan kita achieve target yang ditetapkan oleh ikhtisas dalam masa 3 ke 6 bulan secara berturut-turut, kita akan dapat award, kita akan dapat bonus dari segi duit. Okey, sebab tu namanya Power of Istiqomah. Kita kena konsisten achieve target yang sama setiap bulan. Okey, kalau tengok ke sini, POI Power of Istiqomah Mac 2021 untuk Ponora, dan saya dapat Power of Istiqomah Januari 2021. Sangat menarik. Okey. Power of Recruitment. Okey, selain daripada sale, kita juga ada Power of Recruitment. Apa tu Power of Recruitment? Sorry, okey, ni mati garis tunai apabila anda rekrut rakan niaga baru. Okey, selain daripada kita punya personal sale, bila kita rekrut pun kita akan dapat juga
dapat juga bonus, dapat juga ganjaran yang diberikan oleh Ikhtisas. Dari Ikhtisas kita dapat, dari Takaful Ikhlas pun kita dapat. Memang banyak. Ganjaran tunai sebanyak RM10,000. RM10,000 kelayakan. Kita akan dapatlah macam tadi. Okey, macam ni kan power istiqamah. Power istiqamah, power of recruitment untuk sale dan juga recruitment. Okey, saya teruskan. Alright, insentif pengrekrutan. Okey, ni yang saya cakap tadi, itu yang menariknya bila kita naik daripada SCP, kita kena start merekrut. Tier 1, 10%, Tier 2, 2%, Tier 3, 2% dan Tier 4, 1%. Kaedah bayaran insentif pengrekrutan adalah berdasarkan kepada harga agensi lengkap. Sila jual kontak ID, okey, baik. Jadi bila kita naik kepada AP, kita leader akan assist kita, akan tolong kita, akan provide kita segala resource ataupun segala bahan untuk kita promote, untuk kita cepat naik kepada SCP. Sebab apa? Sebab bila kita naik SCP, kita akan dapat manfaat-manfaat yang ada di slide. Okey, tengoklah sampai 10-21. Maksudnya 15%. 15%. Selain daripada kita punya income personal, kita juga ada kita punya incentive recruitment up to 15%. Sangat tinggi. Okey, ini ada pangkat-pangkat dalam Ikhtisas. Okey, masa saya cakap tadi, kita start dengan EP, Executive Partner, Senior Executive Partner, Agency Director, Managing Director dan juga ahli lembaga pengurusan Ikhtisas. Okey, dan MD. Kemudian bila kita dah naik MD, last kali kita boleh beli share company, kita boleh beli sebahagian daripada saham syarikat. Bila kita dah naik sekali paling tinggi. Tengok dekat sini, daripada EP kepada SCP 2,500 saja. Tak tinggi, 2,500 bukan dalam orang kata, tapi kita tak naik pangkat berdasarkan berdasarkan sale dalam sebulan. Kita naik berdasarkan ACE ataupun sale dalam masa setahun. Jadi 2,500 ni kita kali 12. Sebab apa? Sebab naik dari EP kepada SCP, kita perlukan 30,000 sale dalam masa 1 tahun. Jadi 30,000 kita bahagi 12, kita dapat 2,500. Kita perlu buat 2,500 sahaja dalam masa sebulan, kita naik SCP, banyak manfaat yang kita dapat. Okey, untuk berjaya anda perlu memutahi sistem. Ikut je. Follow the system, follow the leader. InsyaAllah kita berjaya. Okey, next. Okey, ini adalah bajet ataupun kewangan yang diperlukan kalau saya ataupun anda nak start ALC sendiri. Tengok, branding saja 100,000, perundangan 50,000, recruitment 50,000, jualan 100,000, sangat tinggi. Pelaburan penuh startup 830,000 hingga RM980,000, dekat 1 juta. Untuk start company ALC hampir 1 juta diperlukan. Jadi soalnya sekarang kita ada ke? Kita ada ke 1 juta tu untuk kita start company sendiri? Tak ada. Okey, kita tak ada. Jadi untuk sebab tu kalau kita join Ikhtisas, kita tengok dekat sini, untuk bina perniagaan yang potensi pendapatan 5 angka sebulan dan ianya bersifat jangka panjang dan boleh diwarisi. Berapakah modal permulaan yang anda perlukan? Kalau kita ada banyak duit, kita boleh keluarkan modal. Kalau kita ada 1 juta, kita ada 5 juta dalam bank kita, okey, kita keluarkanlah. Sebab apa? Sebab nak start company ALC sangat tinggi kosnya, sehingga 1 juta. Okey, kalau tak ada 1 juta macam mana? Kalau tak ada 1 juta, okey, untuk jadi seorang perunding ataupun usahawan takaful, hanya berjumlah RM80. Untuk apa? Sebab ada exam. Okay, kita akan ada exam untuk kita menjadi seorang usahawan takaful. Kita ada exam takaful basic examination. Peperiksaan asas takaful diperlukan untuk kita jadi seorang usahawan takaful. 80 saja. 80 kalau nak compare dengan 980,000, mana lagi banyak? Secara logiknya mestilah 980,000 lagi banyak. Jadi kita tak akan ada duit banyak tu. Jadi kita start dengan modal RM80 untuk exam. Jadi seorang usahawan takaful. Okey, baik. Jadi itu sahaja untuk sesi saya, dah habis. Saya serahkan balik kepada tuan speaker yang kacak bergaya. Okey, terima kasih. Okey, itu dia. Penuh bersemangat anak muda. Bercerita, berkongsi dengan kita semua tentang bagaimana kita nak memulakan kerjaya. Bukan kerja, tetapi kerjaya dalam industri takaful ini yang boleh menjanjikan, boleh menawarkan kita pelbagai insentif dan juga menawarkan pelbagai tawaran yang hebat untuk kita. Sebenarnya, kalau boleh saya selitkan sedikit lah kan, Ikhtisas ni baru ditubuhkan je tau sebenarnya pada tahun 2019. Tetapi yang join Ikhtisas ni bukannya calang-calang orang. Bukan sahaja lepasan SPM, tetapi ada juga lepasan degree
malah yang ada master PhD pun sama juga. Tak begitu Dr. Nora? So kita punya background ni bukan sekadar doktor tau, peguam pun ada, malah CEO company pun sendiri pun ada yang join Ikhtisas sebenarnya. Sebab mereka bukan sekadar nakkan income tu sendiri, tetapi mereka, macam saya cakap tadi, mereka nak ketenangan, iaitu masa yang fleksibel dan juga dapat membantu orang ramai di luar sana untuk dapatkan keperluan ni, iaitu perlindungan untuk semua. Okey, sebenarnya Ikhtisas ni bukan sahaja popular di Malaysia je tau, malah di dunia. Sebab apa? Macam tu ahli panel kita yang muda tadi tu bercakap tadi tu, kita punya ni the first ASC Bumi Putra di dunia tau, bukan di Malaysia saja, di dunia. Tak ada lagi. Dan kita ni bukan sahaja melahirkan ejen-ejen takaful, tak, kita melahirkan usahawan, mindset usahawan. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kita punya sistem tu hybrid sangat-sangat. Bukan sekadar hybrid dekat Honda tu, bukan. Kita punya sistem pun ada hybrid. Di mana dia menawarkan income, Masya Allah, sehingga 6 tahun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan cari di tempat lain. Saya jamin takkan dapat punya. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita baru buat kerja beberapa tahun, kita boleh naik pangkat. Sedangkan macam ni lah, kita buat 30,000 jualan kita di Ikhtisas, tak sampai 1 tahun pun. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, malah 1 bulan pun ada yang dah boleh naik pangkat. Bila kita dah naik pangkat kepada SEP, maka kita akan menikmatilah kita punya so-called recruitment incentive itu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan mesti semangat tengah membara-bara ni. Mesti ada banyak soalan yang hendak ditanya kepada ahli-ahli panel kita ni. Dan kita tengok pada Zoom kita ni sekarang ni, wow, makin rancak. Ramai kita punya yang join pada kita ni, Zoom, dan juga saya tengok di YouTube pun makin ramai. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang join. Kepada mereka yang ada soalan yang hendak bertanya, jangan malu, jangan segan-segan. Boleh drop, boleh komen di ruang komen tu. Boleh tanya di komen di Zoom dan juga di YouTube. Okey, sebelum tu, sebelum tuan-tuan dan puan-puan nak tanya, biar saya pula yang bertanya. Soalan cepu emas ni. Tapi saya tunjukkan kepada moderator kita pula, ahli panel kita, maafkan saya tersasul. Pada ahli panel kita iaitu Puan Siti Nur Azia. Sebenarnya saya nak tanya, kan, kenapa boleh terdetik dalam hati ni nak jadi perunding takaful ataupun usahawan takaful? Itu dia. Sila jawab. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah. Seperti yang saya beritahu pada awal tadi kan, bagaimana nak berkecimpung dalam bidang takaful ni setelah berbagai bidang yang saya ceburi. Macam saya sebut dalam sembang santai saya menyertai banyak bidang, termasuk macam-macam kerjanya lepas tu, dan saya rasa macam bila saya jumpa takaful adalah satu bidang yang sangat fleksibel lah. Masa yang sangat fleksibel bagi saya, which is sebelum ni tugasan saya banyak menuntut masa saya yang tidak berada di rumah saya. Kebanyakan masa saya banyak di luar kan. Saya rasa macam pada waktu tu bila permulaan saya berkecimpung dalam bidang takaful, saya rasa macam boleh ke saya nak menceburi bidang takaful ni. Tetapi setelah saya dah menceburi bidang takaful, saya kata ini adalah salah satunya bidang yang saya rasa sangat fleksibel. Satu, dari segi masa, dari segi contoh bila kita nak dapatkan pendapatan tu, yang adalah infinity. Berapa banyak yang kita nak create, berapa banyak yang kita nak, itu terpulang pada kita. Maksudnya kalau kita kerja, kita ada kenaikan gaji nak tunggu end of the year, lepas tu naik berapa persen yang telah ditetapkan oleh setiap company tu kan. Tetapi dalam bidang takaful sendiri, maksudnya kita boleh create sebanyak mana income yang kita nak berdasarkan berapa banyak tugasan yang kita buat, maknanya berapa ramai yang kita bantu orang, berapa banyak yang kita nak kita dapat kita punya income tu. Kalau Tuan Moderator tanya saya kenapa saya memilih bidang takaful, kerana pada awalnya
pada satu masa tu dia tak kira saya memang dah tak ada choice masa tu sebab saya terlalu banyak keluar negara on and off keluar dan saya pada masa tu doktor kata saya punya tekanan darah dah drop. So waktu tu saya direhatkan. Bila saya direhatkan, saya fikir apa saya nak buat, kerja apa yang saya nak buat pada waktu tu. Sebab masa saya sebelum menceburkan dalam bidang takaful ni memang sangat padat, masa yang sangat padat dan saya tak ada banyak masa bersama family pun. So bila Allah yang Khalik cipta peristiwa saya sampai kena pergi emergency kan pada waktu tu, saya rasa macam doktor minta saya rehat. Saya tak tahu apa saya nak buat, tapi pada waktu saya direhatkan tu, saya terfikir saya dah ada sijil TBE, Takaful Basic Exam, which is a license untuk seseorang itu menceburkan diri dalam bidang takaful hanya perlukan TBE. Dan TBE pada waktu tu memang saya terfikir memang saya dah ada pun, tapi kenapa saya tak mencuba dalam bidang takaful? So pada waktu tu bila saya kata tak apalah, saya beri peluang pada diri saya untuk mencubakan diri dalam bidang takaful dan saya rasa macam oh yes betul. Mula-mula tu saya hanya dengar banyak daripada BOP leader-leader kita. So sampailah bila saya dengar BOP daripada Tuan Najib Amran, one of kita punya BOD di Shah Alam. So pada waktu tu saya dapat decision. Saya kata ini adalah bukan jalan yang salah untuk saya pilih. Dan pada ketika itu saya juga ditarik oleh one of the leader dekat Tritia, bawah Takaful Ikhlas juga. Dan pada selepas saya dengar beberapa BOP dan saya compare apa yang ALC bagi dan apa yang Tritia bagi. So pada waktu tu saya nampak sistem itisas lebih hybrid. Bermaksud kalau saya join, saya ada peluang untuk kenaikan pangkat lebih cepat, which is memang betul. Within 2 months saya di itisas, daripada executive partner saya terus naik ke senior executive partner. Nak naik kepada senior executive partner hanya perlukan production sebanyak 30,000 sahaja. Dan bila kita naik sebagai executive partner tadi, kita dah terus dapat banyak insentif macam mana Tuan Haris cakap tadi kan. Kita dah dapat insentif-insentif yang lain. So sebenarnya bila saya zero, saya bermula dengan zero, saya tidak ada knowledge langsung dalam bidang takaful. Dan seperti yang saya bagi tahu pada awal tadi, saya bermula pada bulan Jun 2020 sehingga hari ini baru je setahun sebulan, tetapi pencapaian demi pencapaian tu saya rasa macam saya boleh buktikan bahawa dalam masa setahun dengan pencapaian-pencapaian yang saya ada sekarang ni, saya rasa memang kerjaya takaful tu memang sangat mudah. Dan bila saya dah cebur dalam bidang takaful ni tadi, saya rasa macam ini adalah satu-satunya kerjaya yang sangat mudah sebab saya dah cebur dalam bidang tanah, saya dah masuk rumah, saya dah buat design and build, saya dah buat macam-macam. So bila saya dapat dalam bidang takaful, saya rasa this is the only business yang sangat mudah untuk kita sebagai usahawan. Dan berapa banyak pun income yang kita nak, itu terpulang pada kita selagi kita bekerja, selagi kita berusaha untuk dapatkan banyak lagi income. So infinity. So memang saya memilih bidang takaful ni untuk saya punya kerjaya seterusnya dan tak ada kerjaya lain insya-Allah daripada bidang takaful. Okay, Tuan Moderator. Okey, itulah sedikit orang kata perkongsian daripada salah seorang top performance kita di Ikhtisas Sarawak. Puan Siti Norazia Salim ni bukan sekadar di Rawang je tau, tetapi di Ikhtisas sendiri pun dia adalah salah seorang yang top performance dan juga top recruitment. Sebenarnya membezakan kita dengan bidang-bidang perniagaan yang lain adalah exam tu sendiri, iaitu TBE. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan puan-puan pergi jumpa pada, minta maaf saya cakap, kepada company lain, bukan company selain daripada industri takaful lah, seperti contoh penapis air ke ataupun
bisnes suplemen yang lain ke, kosmetik yang lain ke, mereka boleh join, sesiapa saja boleh join. Tetapi di sini yang membezakan kita dengan orang lain, dengan bisnes yang lain adalah exam tu. Sebab kita punya exam tu adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Bukan main-main tau tuan-tuan dan puan-puan. Bawah Bank Negara Malaysia adalah salah satu bidang yang profesional di dalam negara kita. So saya nak beralihkan soalan saya ini kepada ahli panel kita yang muda, yang 23 tahun ini, yang teruna ini, yang belum mendirikan rumah tangga tak lama lagi ni. Saya nak tanya kepada Tuan Harith sebenarnya. Kenapa dia muda-muda ni memilih kerjaya sebagai usahawan takaful, sedangkan dia ada diploma, kan? Dia belajar tinggi-tinggi. Diploma tak silap saya automotif lah. Sedangkan dia ada peluang untuk mencari pekerjaan yang kata seangkatan dengan bidang yang dia belajar tu, tetapi kenapa dia memilih untuk jadi salah seorang usahawan dalam bidang takaful ni? Dan sebelum tu bila saya baca komen di ruang komen ni, ada salah seorang daripada kita punya rakan yang ni bertanya kepada Tuan Harith juga, iaitu Puan Umi Lofa kita ni. Dia bertanya kepada Tuan Harith, apakah impian Tuan Harith dalam kerjaya takaful dalam Ikhtisas itu sendiri? Boleh kongsikan kepada kami, Tuan Harith? Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih Tuan Moderator yang kacak bergaya. Alright, okay, soalan apa yang pertama tadi, kenapa saya join industri insurans takaful sedangkan saya ada diploma, betul? Okay, kenapa saya pilih kerjaya sebagai seorang usahawan takaful? Okay, baik. Antara selain daripada sebab-sebab yang biasa orang cakap, kita nak tolong orang dan sebagainya, itulah. Selain daripada tu, saya juga nampak peluang yang sangat tinggi, yang sangat besar. Memang mula-mulanya ragu-ragu. Tapi bila kita dah lama, kita dah tengok macam-macam jenis kejayaan, orang-orang yang berjaya apa semua, jadi itu lebih menambah keyakinan pada diri kita. Dan juga saya ada impian yang besar, kan? Saya ada impian yang besar. Kalau saya makan gaji, saya tak boleh capai impian saya tu. Sangat-sangat lambat ataupun sangat-sangat mustahil untuk saya capai impian. Dan saya tengok pada statistik, pada fakta. Sebab apa? Sebab statistik pengangguran sangat tinggi. Andai kata dengan diploma saya further degree. Saya further degree untuk saya cari kerja. Tak dijamin. Memang tak dijamin. Tak ada jaminan yang saya akan dapat kerja sebagai seorang engineer. Tak dijamin. Jadi lebih baik saya buat duit, betul? Jadi saya suka duit sebenarnya. Saya suka bisnes dan saya boleh tolong lebih ramai orang di luar sana. Di samping saya boleh provide peluang pekerjaan, saya juga boleh tolong ramai orang yang susah di luar sana. Sebab saya fikir kalau saya dengan diploma, sebab kalau saya start diploma dan kerja dengan kelulusan diploma saya, startingnya sangat rendah. Betul, sebab diploma startingnya sangat rendah. Dan kalau saya nak further ke degree dan saya kerja pun still macam saya cakap tadi lah, tidak dijamin saya akan kerja sebagai seorang engineer. Tapi untuk bisnes, kita selepas SPM pun kita dah boleh buat apa-apa bisnes sekalipun. Dan yang di takaful, untungnya alhamdulillah masih lagi terima untuk minimum kelayakan SPM. Jadi untuk inilah setakat ni SPM lah paling minimum untuk jadi seorang usahawan takaful. Maybe in future dia akan upgrade kepada diploma ataupun degree. Dan itulah yang kita untung lah. Kita boleh start walaupun kita ada SPM saja. Dan kalau kita tak ada diploma, degree, master, PhD, jangan risau. Buat masa terdekat ni kita hanya perlu kelayakan minimum SPM saja untuk kita jadi seorang usahawan takaful, untuk kita tolong lebih ramai orang di luar sana mencapai impian, mewujudkan peluang pekerjaan dan banyak lagi. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa saya pilih kerjaya sebagai seorang usahawan takaful. Selain daripada minat buat duit dan sebagainya itulah. Dan saya juga ada impian-impian yang lain. So itu jawapan kepada soalan nombor 1 tadi. Jawapan kepada soalan daripada Tuan Moderator. Okey, soalan yang kedua tadi daripada Puan Umi Salwa. Puan Salwa, apakah impian Tuan Harith dalam kerjaya Ikhtisas di masa depan? Okey, sudah tentunya saya ingin mencapai tahap yang tertinggi ataupun pangkat yang tertinggi dalam Ikhtisas lah, which is Board of Director, di mana saya juga ingin membeli saham Ikhtisas. Saya juga ingin ada grup yang besar. Saya ingin ada cawangan di satu Malaysia, di Sabah Sarawak kalau boleh. Saya ingin capai target itulah kan, sebab itu yang paling tinggi di Ikhtisas ni.
kita jadi lembaga pengarah, kita beli sebahagian daripada saham Ikhtisas. So itu adalah saya punya impian, salah satu impian saya selain daripada saya ingin memiliki sebuah kereta. Sudah semestinya saya ingin sebuah kereta, sebuah rumah seperti orang lain juga, dan sehingga saya ingin membantu lebih ramai orang. Saya ingin mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab apa? Sebab statistik pengangguran sangat membimbangkan, sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat membimbangkan, di mana dia punya numbers dia sangat semakin meningkat, semakin menaik. Jadi saya fikir sebagai seorang usahawan takaful, sebagai seorang business person ataupun entrepreneur, kita dalam kerjaya sebagai seorang usahawan takaful ni, kita adalah usahawan, kita bukan business person. Sebab ada beza, business person dan entrepreneur ada beza. Business person kalau kita entrepreneur, kita sudah tentu business person, tapi kalau kita business person, kita belum tentu entrepreneur. Sebab apa? Sebab business person hanya fikir pasal duit saja. Memang macam tu, style dia macam tu. Saya belajar pasal business masa saya belajar di Jerman, di Bangi, itu yang saya belajar di bawah subjek entrepreneurship, which is business person levelnya di bawah entrepreneur. Entrepreneur ni dia lagi tinggi. So kita sebagai seorang usahawan takaful, kita kena fikir pasal orang, kita kena fikir macam mana nak bagi manfaat yang lebih pada orang ramai. Jadi itu adalah jawapan saya kepada soalan Tuan Moderator dan Puan Umi Salwa. Harap menjawab. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haris. Itu dia. Bukan orang kata biasa-biasa ya. Pernah belajar di Jerman tu. Pernah belajar di Jerman. Tetapi di Bangi. Iaitu German Malaysian Institute. Institusi. Maafkan saya ya. Tersasul. Okey. Bila saya tengok dekat kita punya channel YouTube kita ni, macam-macam komen ya. Alhamdulillah, hebat anak muda, hebat semua Puan Nora. Alhamdulillah, syukur. Baik. Sebenarnya dalam bidang takaful ni bukan sekadar kita create income yang apa yang kita nak sebenarnya. Malah dia juga memberikan satu macam saya cakap pada awal-awal tadi, iaitu ketenangan dalam hati kita untuk kita memberi bantuan kepada orang lain. Sebabnya macam Tuan Haris kata tadi kan, untuk mewujudkan peluang kerjaya yang lebih lagi kepada orang ramai di luar sana, khususnya untuk graduan-graduan yang baru habis belajar ni. Bila saya ada terbaca satu artikel baru-baru ni kan, sebanyak lepasan diploma sebanyak 14,000 orang lebih yang menganggur. Dan lepasan degree ijazah ni sebanyak 22,000. Masya Allah, bayangkan ya, betapa ramainya rakyat Malaysia, orang-orang muda khususnya yang masih menganggur mencari pekerjaan. So buat mereka yang ada soalan nak ditanya kepada ahli-ahli panel kita ni, boleh terus type saja dekat kita punya ruang komen tu di bawah tu di YouTube channel dan juga Zoom kita. Dan saya tengok kejap, ada soalan yang nak dituju kepada ahli panel kita. Boleh tahu bagaimana Puan Nora dapat bagikan masa dan kerjaya dan tugas seorang ibu Puan Nora cemerlang dari mula. Itu dia. Soalan ini saya tujukan kepada Puan Nora lah. Ada RN kita. Bagaimana Puan Nora ni seorang ibu tetapi boleh bagikan masa buat kerja-kerja takaful ni. Cuba kongsikan kepada kami semua. Okey, insyaAllah saya kongsikan soalan bagaimana bahagikan masa kerjaya dengan tugas sebagai ibu dan cemerlang dari mula. Okey, sebenarnya masa kita semua ada masa 24 jam kan. So dalam masa 24 jam ni bagaimana kita nak bahagikan masa kita terpulang pada kita. Macam saya sendiri membahagikan masa untuk kerja. Saya lebih komit pada waktu siang. Tapi lately bila waktu online ni sebenarnya sampai pukul macam malam pun sampai 1.45 pagi masih duk melayan lagi online yang quotation apa semua. Tapi benda tu memang kita kena buat sebab itu dah tugas kita kan. Dan waktu PKP ni sebenarnya adalah waktu di mana persoalan lebih banyak kita dapat pertanyaan pada waktu lewat malam. Saya tak pasti kenapa. Dan saya punya persoalan tu banyak dijawab, disoal apa semua lebih pada waktu malam. Jadi
bahagikan masa, alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur sebab saya mendapat support daripada family kan. Saya dapat support daripada family, maksudnya mereka sangat faham. Contoh macam hari ni saya dah ada saya ada tugasan untuk DOP. So saya dah bagi tahu dekat anak-anak, okey, saya kata okey ni tugasan, okey. So kalau contoh sebelum ni bila saya ada appointment di luar, saya ada appointment waktu bukan PKP sebelum ni, kena keluar daripada rumah dan kena ada appointment. So saya bagi tahu dia, bagi tahu dekat family, saya cakap okey, saya punya appointment dekat sini pukul berapa apa semua. Yang penting bila kita ada supportive support daripada family, daripada ahli keluarga, daripada sahabat kan, daripada leader kita, sebenarnya itu yang bukan, yalah bagaimana nak langkah terus cemerlang tu bukan sedikit pengorbanan kan. Di sebalik kejayaan, di sebalik setiap kejayaan tu mungkin sahabat-sahabat nampak berjaya, tapi bagaimana pengorbanan demi pengorbanan, struggle kita untuk capai kepada kejayaan tu hanya kita je yang tahu, kan. Perjalanan yang sebenarnya kalau kita letakkan kat mana pun diri kita, bisnes apa pun yang kita buat, pasti akan ada cabaran dia. Pasti akan ada dia punya kita punya halangan-halangan dia. Macam kita buat SWOT analysis kan. Apa kita punya strength, apa kita punya weakness, apa kita punya threat, apa kita punya opportunity. So lebih fokuskan kepada kita punya strength dan lebih fokuskan kepada kita punya opportunity supaya untuk kita jalan terus walau apa pun yang berlaku, walau apa pun yang kita lalui. That is all about proses di mana, contoh macam bila kita jumpa klien dah macam ni, jumpa klien dah macam ni kan. So kadang-kadang kita ni kena lebih banyak bersabar sebab tugasan kita, bila kita kata nak membantu, sebenarnya Allah akan uji kita. Benarkah kita benar-benar nak membantu? Sebab dalam perjalanan untuk meneruskan kita punya kerja tu, kita akan menghadapi macam-macam cubaan dia kan. Kita didatangkan dengan klien yang macam begini. So bahagikan masa sebab waktu yang sekarang ni untuk bahagikan masa, saya dah tak boleh nak tetapkan waktu siang sahaja. Kalau dulu sebab kita offline, kita boleh kata siang sahaja kita boleh ni. Tapi sekarang kita kena mengikut waktu klien dan kita kena online juga. Online sebab by online ni selalunya saya dapat daripada pukul 10 ke atas, 10-11 ke atas tu akan banyak inquiry. Dan saya percaya pada waktu ni mungkin waktu diorang baru tengok kita FB, baru nampak kita punya iklan, nak hibah, baru banyak persoalan. So mereka yang tanya pada waktu tu, sebaiknya kita terus menjawab. Tetapi maknanya dia tahu kita ada memberi perhatian kepada dia orang punya persoalan lah. Jadi kalau nak cakap kita nak kena fokus siang saja ke atau malam, so, tak boleh dah. Waktu tu kita yang kena aturkan untuk bagaimana kita nak menyantuni klien-klien kita ni tadi. Okay, harap menjawab persoalan Nurul. Itu dia jawapan daripada Puan Siti Nurhaliza kita tentang bagaimana dia membahagikan masa dalam masa yang sama. Dia seorang ibu dan juga dia seorang usahawan takaful. Iaitu apa yang saya nak tekan dekat sini ialah bukan senang nak senang. Bukan senang nak senang. Sebab apa? Bila kita nak berjaya ni, mesti dan semestinya akan ada ujian dan cabaran yang akan kita tempuhi. Sebab apa? Bila mana kita dah berjaya untuk menempuh setiap ujian dan cabaran yang kita hadapi tu, insya-Allah kita akan jumpa dia punya permata kejayaan tu sendiri. Betul tak? Sebab apa yang boleh saya share dekat sini, minta maaf ya, saya pun nak share juga. Kalau orang yang suka buat kerja yang senang, maka dia punya income pun senang-senang macam tu sajalah. Tetapi kalau untuk mereka yang suka buat kerja yang susah sedikit, dan dia akan menjanjikan income yang lebih daripada orang yang suka buat kerja senang tu.
bukan nak kata kita nak cerita yang indah-indah belaka, tetapi ada juga ujian dalam bidang takaful ni. Sebab bila mana kita dah melepasi ujian itu, mesti akan adanya pelangi. Macam ni lah, lepas turun hujan adanya pelangi. Macam tu juga kita, lepas kita hadapi hujan tu akan adanya orang kata permata tu sendiri. Dan wow, kita tengok di kita punya YouTube channel makin ramai orang. Wah, di saat-saat akhir ni makin ramai yang join ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Hebat-hebat ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Saya suka nak tanya kepada Tuan Haris kita ni, orang muda kita ni sebenarnya apa harapan beliau untuk orang-orang yang di luar sana yang masih lagi mencari peluang kerjaya, yang masih ragu-ragu lagi dengan industri takaful untuk bermula ni. Apa harapan Tuan Haris untuk Tuan Haris nak sampaikan kepada mereka di luar sana? Boleh kongsikan tak? Okey, baik, terima kasih Tuan Moderator. Okey, apa harapan untuk orang di luar sana yang masih lagi ragu-ragu dengan industri insurans takaful? Okey. Untuk yang apa ni yang saya present tadi itulah. Okey, diharapkan dapat memberi sedikit sebanyak, kalau tak banyak at least sedikit apa kesedaran kepada orang di luar sana untuk lebih yakin menyertai kami sebagai seorang usahawan takaful. Selain daripada manfaat yang kita dapat, kita juga tolong lebih ramai orang di luar sana. Kan, memang mula-mula ragu-ragu, bisnes memang macam tu. Tapi bila kita dah jejakkan kaki, kita dah selangkah ke hadapan berbanding kita tak buat apa-apa. Kan, kalau kita masih lagi tanya, adakah industri ni sesuai dengan aku, adakah bisnes ni aku boleh buat, soalnya kita buat je. Sebab kita semua hebat sebenarnya, kita semua memang hebat. Kan, bagi saya, kalau tanya saya kan, dekat dunia ni ada dua jenis orang. Orang yang pertama yang rasa kehebatan tu perlu dicari. Orang yang kedua yang rasa kehebatan tu memang ada dalam diri dan dia perlu keluarkan kehebatan tu. Okey, saya orang yang kedua. Saya percaya kita semua hebat. Kita semua manusia dekat muka bumi ni, kita semua hebat. Jadi kita kena keluarkan. Dan beruntungnya anda di Ikhtisar Rawang banyak leader-leader yang berkaliber, yang boleh membuatkan kita untuk keluarkan kita punya potensi, keluarkan kita punya orang kata kejayaan, the greatness inside dalam diri kita ni. Jadi apa ni yang saya boleh cakap, saya cakap pepatah Jawa lah. Kan, saya ada satu pepatah Jawa ni. Okay, bunyinya you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Itu je. Kita cuma perlu start je. Tak kisahlah slow macam mana pun, tak kisahlah kita merangkap macam mana pun, kita terus gerak, kita percaya. Sebab kalau kita sendiri tak percaya pada diri kita, dan tak gunalah. Kan, kalau katakan ada 1000 TOT depan kita yang bagi motivasi, tapi kita sendiri tak nak gerak, kita memang takkan gerak. Jadi kalau insyaAllah kita percaya pada diri kita buat je, kita langkah je. Kan, halangan tu besar macam mana pun, kita langgar tembok je, kita langgar. Itu je, itu cara nak belajar. Sama ada kita belajar melalui kita langgar tembok yang pertama, ataupun yang kedua kita belajar daripada mentor dari leader yang ada. Jadi itulah, kita belajar sampailah one day kita capai impian kita. Kerana kita percaya pada diri kita. Kita percaya yang kita semua ni hebat dan kita perlu keluarkan kehebatan dalam diri kita, kan. Dan kita perlu kita cari leader yang boleh keluarkan kita punya kehebatan tu. Sebab semua orang hebat. Saya percaya semua orang hebat. Jadi insyaAllah di BOS Rawang ataupun Ikhtisar Rawang ni banyak leader yang boleh guide kita untuk kita keluarkan kita punya potensi, untuk kita jadi seorang usahawan takaful yang unggul. InsyaAllah. Okey, harap menjawab soalan Tuan Moderator. Okey, Tuan Haris kita sangat-sangat menjawab. Ada dua orang yang hebat dalam dunia ni, iaitu kehebatan perlu dicari dan kehebatan ada dalam diri kita. Sebenarnya kita semua dah hebat dah, tetapi kita sendiri yang tak nak pergi cari kehebatan kita tu sendiri. Okey, saya nak beralih soalan kepada Puan Norah. Mungkin ini soalan yang terakhir lah daripada saya. Barangkali pun jam pun dah menunjukkan kepada angka 12. Mungkin ada daripada kita nak masak ke, nak mencari makanan untuk tengah hari dan sebagainya, kan. So mungkin barangkali ini soalan last. Dan yang tadi kita dengar harapan daripada orang-orang muda, dan ini kita dengarkan harapan daripada bukanlah orang tua tetapi orang senior. Senior yang banyak pengalaman dalam dunia takaful dan juga dunia-dunia yang lain. So boleh bagikan harapan
Puan Siti Nurhaliza Saleh kepada kami semua. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator. Yang handsome kacak bergaya ala-ala Syahrul Han gitu. Okey, harapan saya kan, saya menyerulah lebih ramai lagi yang di luar sana apabila bersama kita mendengar peluang yang kita telah sampaikan pada hari ini. Terlalu banyak kalau kita tengok, terlalu banyak ya dengan kita kata kalau kita buat kesimpulan kita kata dengan company yang sangat strong, dengan Takaful Ikhlas tadi yang sangat strong, yang milik penuh MNRB Holding di bawah PNP dengan 279 bilion dana yang terbesar di Malaysia kan, pelaburan yang terbesar dan benda-benda ni kalau kita tengok pejabat agensi yang ditubuhkan di seluruh negara kan, di seluruh negeri, bos-bos 12 pejabat, 12 lokasi pejabat agensi pos yang kita ada tadi, pejabat agensi kita ada utara, selatan, timur kan, wilayah tengah, so kita dah ada complete. Lepas tu kita kata kenapa satu-satunya ALC di dunia kan yang ditubuhkan di bawah Takaful Ikhlas ni tadi. Kalau kita tengok dengan kalau daripada demand of job tadi, daripada 11 demand of job di Malaysia, dan bidang Takaful juga adalah antara 10 ranking gaji yang tertinggi. Jadi saya menyeru di luar sana, kalaulah daripada berbagai kita tengok orang-orang yang menyertai, ada yang daripada doktor, ada yang daripada CEO, ada yang daripada peguam kan, ada engineer kan, even kita punya AD dekat Ihtisas Sarawak tu pun bekas engineer, tapi kenapa nak join Takaful, macam mana beliau berjaya kan. Jadi kita boleh tengok dekat situ. Harapan saya ni tadi, bila kita dah menyampaikan semua ni tadi, macam mana dengan hybrid sistemnya kita yang kita ada, pengiktirafan yang diberikan oleh di peringkat Asia kepada Ihtisas punya sistem. So mari kita bersama-sama untuk menjadi dai Takaful ni tadi, yang kita kata kita di Malaysia sangat memerlukan perunding Takaful kan. Daripada 32.6 juta rakyat Malaysia tadi, kita baru ada 15% sahaja yang baru ada Takaful. 85% masih ramai lagi orang yang belum ditakafulkan. Saya menyeru dan berharap ramai lagi yang akan bersama kami untuk bersama-sama mengambil peluang sebagai dai Takaful untuk membantu lebih ramai lagi orang di luar sana. Dan dengan tugasan kita sebagai dai Takaful ni, insya-Allah saya rasa penjelasan kita hari ini sangat jelas ya, dengan kita dah bongkarkan apa kelebihan yang ada di Takaful Ikhlas, apa kelebihan yang ada di Ihtisas, kenapa perlu bersama kami. So saya harap mendapat perhatian di luar sana dengan apa yang kami sharekan pada hari ini. Itu saja Tuan Moderator, harap menjawab. Okey, itu dia. Kita dah dengarkan harapan daripada kedua-dua ahli panel kita pada pagi ini. Apa yang boleh saya simpulkan dan apa yang boleh saya rumuskan daripada perkongsian kita pada pagi ini adalah orang yang berjaya ataupun orang yang bijak ini adalah orang yang sentiasa mengambil peluang. Sebenarnya kita dah ada peluang dah. Jangan tunggu, ambil cepat-cepat. Okey, sementara masih sihat ni. Ni bukan nak untuk kita close Takaful, tidak, tetapi untuk join kita jadi rakan niaga. Okey. So kepada mereka yang join pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memberkati kalian semua. Dan sekiranya anda memang rasa berminat untuk join kami ni, boleh terus direct PM terus kepada mereka-mereka yang membawa anda ke dalam Zoom kita punya pagi ini dan juga channel YouTube kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan sebelum saya nak melabuh tirai ini, saya ada satu ayat yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Kenapa kita kena ramai-ramai untuk jadi perunding Takaful.
Seperti mana ayat Al-Quran Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah menolong antara kalian untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik dan janganlah tolong menolong melakukan pekerjaan ataupun perkara yang mendatangkan dosa. Moga-moga pekerjaan kita ini mendapat keberkatan dan salah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sebelum kita melabur tirai pada pagi ini, saya rasa ada lagu kot. Ada tak lagu? Lagu biasa yang kita nyanyikan untuk membakar semangat kita ni. Ada tak lagu? Oh ya, nak lagu Reality Insan. Ada tak? Kalau ada boleh saya request? Okey, kejap Okey, untuk sebelum dia nak setting tu, saya kira boleh kot kita tangguhkan kita punya majlis pada pagi ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi ini ianya dapat menjadi inspirasi untuk kita dan kita sampaikan kepada orang lain, dan yang baik, yang itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri yang mengendalikan majlis ini. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita pada pagi ini pun, walaupun di dalam secara maya ni pun, Allah yang tentukan, insya-Allah. Moga-moga kita sihat selalu dan stay safe, jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa pakai mask, jarak 1 meter, dan yakinlah COVID tu real. COVID tu pasti ada wujud dan kematian tu pun pasti juga. So kita tutupkan majlis kita dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bis sabr. Okey, lagu dah ready ke belum untuk kita menyanyi secara bersemangat, insya-Allah. Ku layangkan segala anganku, ku lepaskan semua hayalan jiwaku, berpijak di bumi yang satu, memandang tinggi di langit biru. Satu janji di dalam hati, satu mimpi yang akan ku raih. Harapanku dalam hidup ini, ku ingin menggapai cita dan cinta. Ini bukanlah satu mimpi atau ilusi dalam jiwa yang sunyi. Ini adalah reality, keyakinan insan yang penuh visi. Satu janji di dalam hati, satu mimpi yang akan ku raih. Harapanku dalam hidup ini, ku ingin menggapai cita dan cinta. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang ku gapai pasti.
pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini. Satu janji yang ku gapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini. Satu janji yang ku gapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini. Satu janji yang ku gapai pasti. Okey semua, Alhamdulillah, terbaik semua. Moga-moga mimpi kita menjadi realiti, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kesamaan membina impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Jadi